Tuan dan puan sekalian, ini kita makan dia bubuh kita, bubuh. Tak boleh duduk, pantang duduk buah nasi, pantang duduk buah nasi. Itu dizalimi apa je? Diuji. Oh, diuji. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kesihatan kena jaga. Sebab tu kata Syekh Syangqiti, organ tubuh badan adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh kita pindah sesuka hati kita. Apatah lagi dengan orang non Muslim. Kalau yang mengharuskan pun harus untuk orang Islam saja. Pendapat yang mengharuskan. Ada yang kata harus untuk orang Islam, ada kata harus tu mutlak. Siapa-siapa saja pun boleh guna. Mereka mengambil dalil ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat itu menghalalkan perkara-perkara yang dilarang. Sebab mereka melihat kepada daruriyat, keperluan manusia. Itu saya katakan tadi, related dengan keperluan-keperluan manusia atas muka bumi ni. Ada 3: daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Daruriyat ni, perkara-perkara daruriyat ni terbagi kepada 5. Daruriyat, darurat dalam menjaga kepentingan dalam menjaga nyawa, kepentingan dalam menjaga harta, kepentingan dalam menjaga nasab, keturunan, kepentingan dalam menjaga maruah, kepentingan dalam menjaga akal. Ini 5 benda ni, daruriyat al-khams. Benda ni perlu, penting semua. Jadi untuk demi menjaga nyawa, maka bolehlah kita nak memindahkan anggota. Nampak? Demi untuk menjaga nyawa juga, boleh pindah jantung pada hari ni. Subhanallah, pindah jantung dahsyat tuan-tuan dan puan sekalian. Umai jantung helikopter tu terbang, umai turun. Fresh lagi dapat jantung, buat keluar daripada peti dia, buat masuk jantung tu dalam body orang lain. Hui, cerita Transformer. Wallahu alam. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, teknologi yang Allah berikan kepada manusia ni. Dan subhanallah, orang tu hidup seperti biasa. Memanglah dia ada ubat yang perlu dia ambil untuk nak stabilkan dan nak sesuaikan benda tu dalam masa ke semasa. Ada juga orang yang tak sesuai, dia rejected, dia reject. Tapi ada yang seronoknya, ada salah seorang daripada yang itu ni yang rejected lah, tak boleh nak terima. Sebab dia kata dia masukkan jantung tu ke dalam body orang yang bukan Islam. Jantung tu mai daripada seorang budak hafal Quran. Jadi masuk tu dia reject. Oh, ini hafal Quran tak boleh masuk, badan tak boleh masuk. Tuan-tuan, ini cerita ini masalah dah. Ini cerita mistik ni, tahyul, khurafat semua. Wallahu akbar. Jadi itu saya katakan sebentar, itu isu yang saya katakan diperselisih oleh ahli ilmu. Kecenderungan pendapat pertama tadi, dia kata tak boleh sebab ini adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang kedua, dia kata boleh tapi ada syarat. Mereka berselisih juga pada syarat-syarat tersebut. Pendapat pertama menyatakan ini kontemporari ni. Mana orang cerita pada zaman Imam Syafi'i orang ambil apa di jantung pindah itu? Tak ada. Ni cerita zaman lah ni. Ini perbahasan Syekh Muhammad Mukhtar Syangqiti. Itu ada 2. Satu kata kecenderungan walaupun boleh untuk orang Islam saja kalau sangat-sangat diperlukan. Adapun yang satu pandangan lagi, dia kata boleh untuk semua, siapa-siapa pun yang memerlukan, dengan alasan-alasan seperti menderma darah tadi. Kalau tak ada orang Islam yang meminta, tak ada persaingan. Kemudian kalau tak ada kalau tidak memudaratkan. Kemudian yang satu lagi, dilihat kepada niat kita bagi itu, moga-moga dengan kita bagi itu dapat tarik dan dekatkan dia dengan Islam, lunakkan dia dengan Islam. Wallahu a'lam. Tadi Syekh Muhammad Mukhtar menyatakan dia tak membenarkan pemindahan organ. Adakah dimasukkan juga dengan derma darah pun tak boleh? Derma darah sebab dia satu benda yang dia boleh hasilkan semula. Dia berbeza dengan benda-benda organ yang tak boleh dihasilkan semula. Itu perbezaannya. Wallahu alam. Salam tangan lelaki dan perempuan kalau ada keperluan macam Mufti Mesir buat hukum. Kalau macam Mufti Mesir buat apa hukum? Dan salam cium pipi. Solat hajat berjamaah. Banyak. Itu soalan semua kan? Dia cium tangan terus cium pipi terus solat jemaah. Boleh. Syarat dia bini. Syarat dia bini boleh?
Salam tangan lelaki dan perempuan, yakni bukan haram lah di sini. Salam shake hand lelaki dan perempuan ni tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa kata Nabi di dalam hadis? Lebih baik kepala aku ditusuk daripada jarum dari besi, daripada aku bersalam dengan menyentuh wanita yang bukan mahramku. Ambil jarum tusuk kepala. Tuan-tuan dan puan, lebih baik lagi daripada salam dengan perempuan. Kalau kita, lebih baik aku salam daripada kena tusuk. Kita terbalik dari Nabi SAW. Nabi lebih baik tusuk. Jadi kita tak boleh ambil ringan benda ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini benda yang serius. Semua perlu ambil perhatian. Walaupun kita kata, ada orang kata, bukan rasa apa-apa pun, repot dah, kami dah tak ada apa perasaan dah ni, kami dah peringkat dia yang bau tanah dah. Ini dekat nak mati. Bau tanah. Saya suka ayat tu Ustaz Armin Halim Naro rahimahullah. Ada dalam satu dia punya CD dia ceramah dia kata, engkau sudah bau tanah. Dia kata, yang ni dekat nak mati dah tu. Dari sudut logiknya dan realitinya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak ada rasa apa. Tuan-tuan bukan kira tak ada rasa apa, tak ada rasa apa. Tu budak darjah 6 umur 6 tahun rogol budak darjah 1. Tak apa depa tu budak-budak lagi duk main. Tuan-tuan dan puan sekalian, rogol budak 6 tahun, rogol darjah 1. Dulu beberapa tahun dulu, seorang remaja rogol nenek tua yang berusia 78 tahun ke 74 tahun. Benda ni berlaku. Itu dari sudut nafsu. Dari satu perspektif yang lain, kita jangan lihat, kalau aku tak rasa apa maknanya boleh. Tak boleh tengok lagu tu. Tuan-tuan, takkan Nabi SAW ni dia seks dia kuat seks. A'udzubillah. Maksudnya Nabi tak boleh pegang terasa. Pegang terasa, tak boleh kacau tu. A'udzubillah, kita kata Nabi. Ini ta'abudi, ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh tuan-tuan dan puan sekalian. Kita kena elak benda-benda yang seperti ini. Yang ada kan mufti Mesir tu, dia bukan memfikirkan hadis tu, tapi dia sentuh tu kan. Tak, dia fikir macam ni. Mufti tu dia kata kalau sekiranya dia ulak demi untuk tidak memalukan golongan-golongan tertentu, bangsawan ni, orang-orang diraja ni, dia ulak kita. Dia kata ulak lah. Kita jangan tahu tu masalah tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, siapa hak nak sampaikan kepada depa-depa ni kalau bukan ahli ilmu, kalau bukan penuntut ilmu, kalau bukan para ulama? Ulama lah bertanggungjawab cerita asal kepada pemimpin-pemimpin ini, pemerintah-pemerintah ini, raja-raja apa semua ni. Salam laki perempuan ni, shake hand ni, apatah lagi dengan laga pipi, ini satu perbuatan yang haram. Trademark lah tu. Okey. Apa dia? Itu maksud saya baca dia punya argument dia. Dia macam apa, sentuh lelaki perempuan batal wudu. Jadi Imam Syafi'i kata sentuh fizikal, sentuh lah. Ada ulama yang katakan sentuh tu bermaksud dengan syahwat. Jadi dia melihat dari segi ni, sentuh tu bukan sentuh fizikal, sentuh dari segi persetubuhan, bentuk. Tak, dia sentuh macam ni, itu berkenaan dengan membatalkan wudu. Jadi dia punya ada perkataan sebab tu itu antara pengujahan dia, kita tahu. Dia melihat bahawasanya sentuhan itu bukan sentuhan. Dia melihat sentuhan dalam Al-Quran yang Allah sebutkan itu, maksud dia adalah berjima'. Jadi dia kata kita boleh mengertikan juga dalam konteks yang lain, sentuh itu maksud dia berjima'. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini satu kefahaman yang wallahu a'lam dilihat jelas bercanggah dengan sama ada teks di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tafsiran-tafsirannya. Tak boleh kita kata lagu tu. Kita yang bertanggungjawab, kita nak cerita. Kita kesian dekat pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah kita dalam isu yang seperti ini. Masalahnya yang pi mengaji agama ni, ustazah-ustazah ke, ustaz-ustaz ke, ilmuwan-ilmuwan yang ada doktor, profesor, PhD dan sebagainya ni, balik-balik dia pun salam. Bila diajukan, tu
Habis mengaji PhD bidang agama, universiti sekian-sekian Timur Tengah lagi, dia pun salam. Tiang kami tak ada salam. Mereka ini menjadi dalil, menjadi tonggak, menjadi sumber rujukan yang membawa fitnah kepada dakwah Islam. Sepatutnya dia pun kena habaq. Macam kita kata macam ni lah. Macam perayaan India, Cina apa semua Hindu nak dia raya Taipusam, depa Cina nak raya depa punya kongsi Fat Chai. Ni nak mai tak lama lagi Merry Christmas pula ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepatutnya Merry Christmas. Pasal orang ajak daripada kecil lagu tu. Saya Merry Christmas. Christmas. Okay, Christmas, sorry. Okay. Happy New Year. Happy New Year. Oh, New Year saja. Astagfirullahaladzim. Betul lah, hari raya dengan selamat raya. Betul. Sebab saya punya Tok Guru tak ada ajak. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, cerita ada macam ni. Sekarang ni kita kesian kepada pemimpin-pemimpin, pemerintah siapa-siapa sajalah, sama ada politik ke ataupun bukan ahli politik ke, dalam memahami isu ni dia tengok, oh tak boleh, kita kena pi rumah depa, kita kena pi ra'i bersama-sama dengan mereka, kita kena pi buat ritual-ritual tertentu, ikut depa tak apa lah, ni tak apa, kita bukan niat pun. Siapa hak ajak ni? Depa tak tahu. Depa tahu ke benda ni? Depa tengok dari perspektif mungkin politik, mungkin mereka melihat dari perspektif tak nak masalah, kita bukan niat kami. Tuan-tuan dan puan sekalian, siapa hak kena cerita ni? Ustaz lah, ilmuwan Islam lah, bercakap, ceritalah. Hukum benda yang seperti ini tak boleh haram. Bukan saja cerita kepada orang yang besar-besar kenamaan ni, bahkan kita semua bertanggungjawab cerita kat Hindu-Hindu ni. Ayat-ayat ni bukan, yakni orang yang beragama Hindu ni, orang yang beragama Kristian, orang yang beragama ataupun Buddha. Cerita kat mereka, minta maaf, kami tak kacau agama hampa nak buat perayaan. Kami tak, bahkan Islam larang kami nak pergi baling batu, hampa nak tahu kami baling, tak boleh. Kami tak ada maki, kami tak maki hampa. Kami tak kacau hampa pun. Okey? Hampa nak buat, hampa buat dengan cara hampa. Nampak? Tapi prinsip agama kami tak boleh pi. Kami tak boleh pi bukan bererti kami hina hampa, kami kata, kami maki hampa. Tak, sebab ini prinsip agama kami. Hak ni tanggungjawab cerita. Masalahnya bila main topik ni kecut, tak macam tahu. Lah pemerintah tak tanyalah kita topik macam ni. Pemerintah dia nak tanya kita perkara-perkara yang lawan hantar membangkang, dia tanya. Nampak? Ini satu masalah. Sebab ini Islam, cakap pasal Islam, jangan cakap pasal pembangkang, jangan cakap pasal kerajaan. Tak kira lah siapa buat, bercanggah, canggah. Salah. Siapa nak kena cakap? Kita nak cakap. Isu salam tu macam isu salam. Terus menerus salam. Bila tak mau salam, jumut sangat. Salah tak ada rasa apa pun dah. Takkanlah orang besar tu nak kat hang. Huduh, hidung kepek. Dia tu tengok lelaki dah tu semak handsome. Tuan-tuan, bukan soal nak tak nak, ini ta'abbudi, ini agama, beriman dengan wahyu, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan sunnah. Kalau Nabi, saya ulang sekali lagi, sanggup ditusuk kepala dengan jarum dari besi, tusuk kepala daripada salam, sentuh perempuan yang bukan mahram, maknanya kita pada hari ini sanggup bersalam ataupun minta bersanggup bersalam dah. Kita ni sanggup apa? Tusuk kepala kita. Pasal apa? Pasal kita berani salam. A'udzubillah. Bertakwalah dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dan salam cium pipi. Salam cium pipi ini sama ada kalau ini saya bercakap pasal sama lelaki ya. Sama lelaki ni dia sebenarnya asal dia mu'anaqah. Mu'anaqah ni pernah tengok ada zirafah berkelahi? Gelak betul. Tengok dalam National Geographic, zirafah kalau dia bergaduh, dia bukan angkat kaki ke bawah. Lawan hanjung kepala. Ketang kepala kau ni balung lihat kau ni ketang. Itu cara zirafah berkelahi, cara zirafah bergaduh. Itu asal mu'anaqah tu, lawan belaga. Lehat tengkok ni. Walih belah ni. Bunyi mulut. Ini sebenarnya kalau pandangan Syekh Al-Albani ni,
Syekh Albani dia kata ini bid'ah najdiyah. Bid'ah ni mai daripada bumi Najd, daripada Saudi. Itu pandangan Syekh Albani dia kata. Dia kata orang-orang Saudi dia jadi budaya. Bila jumpa tak, dia kiri kanan ni cium pipi. Dia bukan cium rak lagu tu. Dia bagi rapat pipi ni dia bunyi cuk. Rapat belah ni dia bunyi cuk. Jadi ini masalah. Sebenarnya kita mu'anaqah maksud dia unuq, leher, peluk, rapat leher, kiri kanan. Itu adalah asalnya. Demo main ni, tunjuk demo. Tunjuk demo lah. Demo yang cium atau tak cium, Ustaz? Demo yang cium tak payah belajar sendiri. Tak perlu lah ni. Okey, macam ni. Mu'anaqah. Okey. Itu adalah mu'anaqah. Nampak? Wallahu a'lam. 2 kali 3 kali kan? Dia tak ada syarat. Ada kata kena 2 kali belah kanan, sekali gila dia tak ada syarat, tak ada. Kalau siapa letakkan syarat mai dalil. Dia mu'anaqah sahaja. Wallahu a'lam. Tentang solat hajat berjamaah ni saya rasa dah jelas banyak kali ya. Pasal solat hajat ni, solat hajat ni pun masih lagi dalil tentangnya tidak jelas. Sekiranya siapa yang nak mempraktikkan dalil ini pun tak pernah wujud di zaman Nabi SAW. Nabi lakukan solat hajat ni secara berjamaah. Tapi pernah kadang-kala Nabi melakukan solat malam berjamaah. Antaranya seperti kita solat tarawih dalam bulan puasa, lakukan secara berjamaah. Itu dipraktikkan oleh Nabi, dipraktikkan oleh sahabat. Begitu juga kadang-kala diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa dia kecil kan, Nabi SAW solat malam. Tapi adakah dia menjadi satu rutin berjamaah? Tak. Macam tu juga mereka buat solat hajat ni pun bukan selalu berjamaah. Tapi masalahnya kalau mereka solat malam lagi bagus daripada mereka solat hajat. Sebab solat malam itu telah disepakati kesahihan hadisnya. Adapun solat hajat ni ada kata sahih, ada kata dhaif. Bahkan disepakati oleh ulama dhaif. Cuma ada kata dhaif boleh beramai, ada kata tak boleh beramai dengan hadis dhaif. Buatlah yang disepakati, buat solat malam, buatlah berjamaah. Tapi jangan jadikan dia rutin. Nak jadi rutin buat bulan puasa cukup kan? Nampak? Wallahu a'lam. Ya. Masalah sekarang dia orang buat program yang mulai tapi dalam tu dia solat malam, tapi dia solat hajat jemaah, solat tasbih jemaah. Dia buat solat malam. Buat solat malam lebih baik. Solat tasbih dipertikaikan kedudukan dia. Dan yang mempertikaikan tentang kedudukan hadis solat tasbih ni bukan calang-calang orang juga. Imam Ahmad bin Hanbal. Tak tahu. Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Saya kena sebut sebab supporter. Contohlah yang menghasankan dia, yang meletakkan kedudukan dia itu hasan li ghairihi, bukan calang-calang orang juga. Syekh Al-Albani. Bahkan sebahagian daripada ilmuwan Islam kontemporari dan sebagainya. Maknanya orang kita yang buat solat tasbih ni ikut Syekh Albani. Sesat dah, mampu aku tak tahu. Tuan-tuan ikut Syekh Albani, Syekh Albani Wahabi. Dia yang mempertahankan hadis salat tasbih merupakan hadis yang hasan, makbul, diterima boleh dipakai. Syekh Ibn Baz mengatakan tak boleh, hadis ni mungkar. Syekh Ibn Uthaymin bersetuju hadis ni mungkar. Mungkar dari sudut sanad dan mungkar dari sudut rakakatul alfaz. Lafaz dia itu pun pelik. Mana ada sembahyang Nabi pun ajak lagu tu. Ini penilaian hadis. Ini ilmiah. Bukan takat ni saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya ada ustaz yang ada pihak Syekh Albani, ustaz ni rupa-rupanya dia ambil hadis Syekh Albani juga. Jadi itulah kita nak hukum orang tu, kita kena hati-hati. Sebab tu kalau tak setuju dengan Syekh Al-Albani, bukan semesti semua dia sesat, bukan semesti semua dia tak betul. Ada benda dia benar, ada benda dia mungkin tersilap sebagai manusia. Melengkapkan perkataan manusia bagi seseorang adalah mengiktiraf bagi si fulan itu ada kesilapan dan kesalahan. Kalau kata tak ada salah, tak ada silap, dia bukan manusia. Satu benda yang biasa. Jadi tu begitu tentang solat tasbih. Khilaf. Lebih baik, lebih afdal depa niat itu solat malam. Tak ada khilaf. Semua yang berselisih ni sama ada Syekh Albani ke, Syekh Ibn Baz ke, Ibn Uthaymin ke, Qardawi ke, siapa semua
semua sekali, Imam Nawawi ke, Ibnu Hajar ke, Imam Bukhari ke, sahabat Nabi, semua ulama 4 mazhab, tak ada khilaf tentang salat malam. Tak ada khilaf. Kesepakatan ijma'. Hadis ijma' betul. Ini bukan kau ijma' tak ketahuan. Sampai tak ada kaedah. Nampak tuan-tuan sekalian? Wallahu a'lam. Ya. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Yang mana? Surah An-Nisa. Yang kisah apa? Pasal mabuk tu. Betul yang lepas tu. Yang pasal masuk masjid. Oh, masuk masjid. Ada Quran tak? Saya tengok tak? Ada Quran, sebab bawa Quran. Ustaz Hafiz kan? Ya. Dah saya nak kena tengok, saya tak pasti dia punya perkataan Ada terjemahan. wala taqrul masjid kama. Saya tak ingat dia punya ayat dia tu. Ayat 45. Ada itu pun baru. Ada yang ada. Sebab tak bawa Quran. Ada. Ayat An-Nisa ayat 45 ambil cak, mesej cak. 43. 43. Tapi ayat dalam Quran Saya tengok ayat 43 tu 45, ambil tengok. ya ayyuhalladzina amanu Okey. sholata wa antum sukara Hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin. Dia iyalah, dia sebenarnya dia bukan ada perkataan apa-apa pun di situ, masjid pun di situ. Ayat yang saya bacakan tu lah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban tu illa abiri sabilin, dan seterusnya hingga ke akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat. La taqrabus salata wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Wala junuban, dan begitu juga orang-orang yang berjunub. Ini dalil yang menunjukkan bahawasanya apa? Orang pakai dalil larangan masuk masjid. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalil ini masih lagi sebenarnya bersifat umum. Dalil ini masih lagi bersifat umum. Kalau kita lihat pada perkataan solat, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati solat. Adakah jangan kamu dekati solat itu berarti jangan kamu dekati masjid? Kita baca ayat bagi habis. Wa antum sukara, dan dalam kamu keadaan yang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqul, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Maksudnya jangan solat ke atau jangan masuk tempat untuk bersolat? Jangan solat. Wala junuban, begitu juga orang yang berjunub, jangan solat. Bukan larangan masuk ke tempat untuk bersolat. Jelas? Dan junub ni umum, walaupun orang tu ada option atau tak option untuk mandi. Oh ini berkenaan dengan ni ya, berkenaan dengan bagi orang yang macam mana kata option. Maksudnya kalau Okey. haid ni pun dia tak ada option. Okey, dia macam ni. Soalan kemarin. Bagi orang yang ada option, seperti orang yang dia berjunub. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya katakan tadi, apabila dalil ini tidak boleh diguna pakai untuk membicarakan tentang hukum masuk masjid dari sudut apa dia panggil, lawan literal apa? Rasional lah, relevant. Okey, dari sudut relevansinya ayat tersebut, menjelaskan tentang larangan bersolat bagi orang yang berjunub, larangan bersolat bagi orang yang mabuk, bukan membicarakan tentang masuk masjid, masuk musolla. Tak, dia cerita pasal solat. Nampak? Jadi orang haid, orang junub, semua tak boleh solat. Tapi perbincangan ni dibawa apabila sebahagian ilmuwan melihat perkataan solat di situ bermaksud masjid. Kerana ada saja perkataan masjid diertikan dengan solat. Ada perkataan masjid diertikan dengan solat. Bumi ini Ya. tapi Bumi ni sebagai tempat untuk bersujud. Perkataan masjid, tapi Nabi ertikan di situ adalah solat, tempat untuk kita bersolat di mana-mana pun. Sedangkan mana boleh masjid ni dia ada tempat-tempat yang tertentu ikut kriteria, ikut kaedah dan cara-caranya. Nampak?
Jadi sekarang ni hukum perbincangan asalnya hukum perempuan masuk masjid, perempuan yang haid ataupun yang berjunuk. Ada yang berpendapat yang berjunuk tu dia ada option untuk mandi. Dia mandilah. Tuan-tuan dan sekalian, tengok ni kaedah nak bagi fatwa. Kaedah nak bagi fatwa. Bukan saya bagi fatwa ni. Ini ulama dulu bagi fatwa. Saya cerita macam mana cara mereka keluarkan fatwa. Macam mana cara mereka mengeluarkan kenyataan. Bila melihat pada isu ni, pertama sekali kita kena tahu ilmuwan-ilmuwan Islam ini seringkali usaha untuk keluar daripada sebarang perselisihan. Tak mau bagi dah khilaf. Kalau boleh nak benda yang bersepakat. Jadi kesepakatannya yang asal, kalau orang yang berjunuk, kalau orang yang haid, lebih baik tak payah masuk masjid. Kalau tak masuk masjid orang yang haid dan berjunuk, maka mereka tak terlibat dengan perselisihan apa pun. Okey, clear. Tapi bila ada orang nak masuk, di sinilah mula perselisihan. Ada yang berpendapat tak boleh. Benda ni dinyatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni'. Dia syarah Zadul Mustaqni' matan dalam mazhab Hanbali, fiqh dalam mazhab Hanbali. Dia ulah perselisihan ulama dalam isu ni. Dia lebih cenderung kepada pandangan jumhur, terdiri daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, di mana mereka melihat bahawasanya di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita dan juga orang yang berjunub masuk masjid. Tetapi hadis ini hadis yang kedudukannya lemah. Walau bagaimanapun Syekh Ibn Uthaymin melihat hadis-hadis seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana bila Aisyah nak ulur tangan, sikat rambut Nabi SAW, Aisyah kan mula-mula tak mau sebab dia haid. Apa kata Nabi? Inna haidataki laysat biyadiki. Haid hang tu bukan berada di tangan engkau. Kata Syekh Ibn Uthaymin, dia melihat dari perspektif yang lain. Lagi hadis yang sama juga digunakan, tapi dilihat dari perspektif yang lain. Kalau ikut Ibn Uthaymin, hadis ni dia kata kalau sekiranya haid itu boleh masuk masjid, wanita yang haid itu boleh masuk masjid, nescaya Aisyah keluarlah pisikat rambut Nabi yang dia duk hulak tangan macam apa? Awak tak keluar bang. Daripada perspektif yang lain pula, pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga murid-muridnya yang menjelaskan, antaranya saya ingat Syekh Masyhur Hasan Salman ada bahaskan isu ni bila membahaskan tentang qaul mubin dia, kesalahan-kesalahan dalam solat. Dia kata sekiranya maksud perkataan Nabi SAW, inna haidataki laysat biyadiki, haid engkau bukan berada di tangan engkau. Begitu juga kaki, haid dekat kaki ke? Tak ada. Setiap langkah? Tak ada. Jadi Syekh Masyhur Hasan Salman melihat kepada anggota yang uzur, bukan tangan, bukan kaki. Jadi masuk masjid boleh tak? Atau ada maksud simbolik. Macam mana? Haid bukan di tangan tu adalah simbolik, maknanya kuasa tidak ada kuasa. Tu saya kata sekarang ni perspektif memahaminya. Tadi cara faham yang pertama tadi dia melihat kalau sekiranya wanita haid tu boleh masuk masjid, pasal apa Aisyah duk susah nak ulak tangan? Pilah terus depan Nabi SAW, sikat rambut Nabi. Menunjukkan bahawasanya orang wanita haid tu tak boleh masuk masjid. Daripada perspektif yang lain, dia tengok hadis yang sama juga guna. Dia kata boleh. Dia pakai boleh pula. Pasal apa? Pasal melihat kedudukan haid. Tempat haid adalah di kemaluan, bukan di tangan, bukan di kaki. Nampak? Jadi itu perselisihan panjang di kalangan ahli ilmu. Cuma keluar dari perselisihan adalah elok masuk masjid. Soal option, ada pilihan. Bagi orang yang boleh mandi wajib, dia kena pergi mandi dulu. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal apa dia nak kena pergi mandi dulu? Pasal nak keluar daripada khilaf. Bukan soal Islam sediakan option. Tak ada. Dalam hadis-hadis yang jelas tak ada. Tapi soal lebih baik, kita nak keluar daripada khilaf. Tak mau terjebak dengan perselisihan para ahli ilmu. Kita nak ambil yang disepakati. Baliklah mandi dulu, lepas tu masuk pula. Wallahu a'lam. Ayat 43 dia Ustaz. Ya. Keadaan dia turun, dia orang ni dalam perjalanan tu. Dia singgah dia sampai ke nama bandar tu Al-Madin.
Di mana Musafir. yang dalam musafir. Malam tu Aisyah dia hilang dia punya kalung tu. Kalung dia, okey. Aha. Cari. Lepas tu tinggal. Tak ada air. Abu Bakar marah kat dia. Macam apa berhenti kat sini kerana engkau dah lambat sampai tak ada air. Rasulullah tengah tidur dekat atas paha dia lah. Okey, tak bangkit. Di situ keluar Ayat. sebenarnya nak mengajar macam mana nak tayamum. Okey. Ya. Okey. Kita tak boleh sembahyang orang. Okey. Kita tak kan. So Situ tayamum. Di situ dia Rasulullah mengajar macam mana tayamum. Kalau kita nak sembahyang juga, kalau kita ada ni, kita bertayamum. Walaupun tak ada air jom marah kat Aisyah atau kata Aisyah berhenti di situ tak ada air jom okey. Lepas tu? Lepas tu? Itulah. Sebenarnya ayat tu mengajar kita macam mana bertayamum. Okey, lepas tu? Ayat itu yang maksudnya dalam surah tu turun dalam masa yang Allah perjalanan tu. Maknanya ayat tu kata Haji, maknanya bukan bermaksud boleh masuk masjid tak boleh masuk. Maknanya ayat tu untuk orang yang memang musafir. itu faedah dari sudut asbabun nuzul dia. Sebab turun ayat tersebut. Sebab tu ada sebab turun sebab asbabun nuzul ni yang membabitkan hukum yang ada yang terkait dengan hukum pada konteks ataupun teks ayat tersebut. Ada yang sababun nuzul yang tak ada kaitan, yang kita tak boleh. Sebab tu ilmu asbabun nuzul ni kita kena tahu. Sebab ada sebab turun tu ada kaitan. Walau bagaimanapun di sana juga ada kaedah al-ibrah bi umumil lafzi laysa bi khususi sabab. Pengajaran boleh kita petik daripada umum lafaz, bukan khususnya sebab-sebab tertentu. Itu kaedah. Terima kasih. Ini soalan. Boleh masuk masjid lah kalau nak. Sat lagi ada pula ustaz-ustaz balun. Darurat ke nak cari ilmu? Sat lagi dipanggil ustaz junub pula. Itu ustaz anjing. Tadi saya cakap macam kita nak bagi orang kita bercakap dengan bangsa-bangsa asing fahaman kita kan. Betul. Satu benda yang mudah kita cakap sama ada senang kita nak praktik. Satu soalan lain lah. Sama juga macam kita tahu macam tahlil sama-sama kita tak boleh nak cakap. Betul. Kita faham. Betul. Kita nak cerita kat yang kafir. Betul. Sekarang ni kewajipan menyampaikan berbeza dengan kaedah menyampaikan. Kita jangan pukul sama, wajib sampai aku tukar cara aku. Itu benda tu dua kita kena beza. Kaedah menyampai satu bab lain. Kewajipan menyampai tetap wajib. Mana boleh kata kita sembunyi ilmu, tak boleh. Sampai kena sampai. Kaedah macam mana? Kaedah tidak nak kena melihat kepada masa. Kaedah nak kena melihat kepada cara. Kaedah nak kena melihat kepada bahasa dan segala-galanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak boleh cari pasal benda-benda lagu tu. Kita pun bukan nak ajak orang lagu tu. Kita jangan cepat untuk mengajar orang nak hukum. Jangan cepat untuk ajak orang nak hukum. Kita hanya membaca perundangan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kaedah, adab, cara kita nak sampai, semua tu perlu diambil kira. Adapun kewajipan menyampai, wajib tak wajib? Wajib. Wallahu a'lam. Tak ada khilaf. Komen berkenaan dengan pemimpin tertinggi negara pergi haji naik jet peribadi, tak habis-habis lagi. Dengki siapa pula ni? La haula wala quwwata illa billah. Hari itu pemimpin negara balik cepat. Habis cepat. Yang ni pasal pemimpin tertinggi negara pergi haji naik jet peribadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolonglah. Masalah dia pi nak naik jet ke, naik kereta api ke, payung terjun ke? Payung terjun, nak terjun daripada atas, turun-turun masuk dekat ni terus. Tuan-tuan, ikut suka dia. Yang kita duk gelut apa pasal? Saya heran. Saya betul-betul heran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann. Diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Hadis dalam Muwatta Malik bin Anas. Kata Nabi, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabal hadits. Hendaklah kamu jauh daripada sifat sangka-sangka buruk pada orang. Sesungguhnya sangka-sangka buruk ni adalah sebesar-besar pendustaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi yang seterusnya, la tajassasu. Satu, jangan kamu sibuk jadi mata-mata tengok intai cek orang. Wala tahassasu. Tahassasu ni kata al-Imam Al-Auza'i, dia menjelaskan pengertian tahassus dengan beza tajassus dengan tahassus. Tajassus ni kita pergi mata-mata orang, mata-mata gelap, intai. Tahassasu ni kita
pi tengok, ambil maklumat orang yang mana orang tak suka maklumat tu diketahui umum. Itu tahassus. Daripada perkataan hasa, rasa. Hasa ni kalau panggil hawas ni panca indera. Orang tak suka benda tu, kita tahu. Tajasus ni kita bicik orang. Mungkin orang tu buat, orang tu delete kan. Orang tu buat, kita ambil semua maklumat. Tahassus ni dia pi ambil benda-benda yang orang tak suka, kita tahu, sebar dekat orang, pi cerita kat orang. Lepas tu dia syok. Dia jadi syok pelik, tak tahu siapa. Dia macam dia minum banyak tongkat li terlebih. Makan tapai terlebih. Jadi lagu tu. Wala tahassasu. Jangan. Kemudian yang ketiga, wala tanafasu. Jangan kamu duk berlumba-lumba. Dengki maksudnya tak puas hati ke orang berlumba. Kawan ni buat ni, dia nak buat lebih lagi. Kawan ni buat, dia nak buat lebih lagi. Wala tahasadu. Dan jangan kamu berasa hasad kepada orang. Kalau dia boleh naik jet, apa masalah? Nak pergi kapal selam. Pergi Mekah tahun ni aku pergi kapal selam. Mungkin dari segi tu menggunakan duit rakyat kan? Mungkin hak ni satu lagi nak balun ni. Mungkin pasal apa mungkin? Iyyakum wadzan. Jauh sangka buruk. Tuan-tuan, dia cerita dia macam ni. Cerita dia mudah macam ni. Kalau dia guna pun dia rakyat, dia tanggunglah di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan hukuman kat atas dia. Allah Subhanahu Wa Taala laknatilah dia di akhirat kelak. Kalau dia selewengkan duit rakyat. Masalahnya kita lah ni yang sibuk nak pergi duk rodek, benda yang kita tak pasti. Mungkin. Jadi ni masalah. Jangan, tak baik kita tuduh. Orang yang ni kata sebab dia nak menginginkan kebukaran. Jadi Pasal mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, yang syoknya kawan yang naik jet ni, kawan saya. Ini yang naik jet ni sendiri. Ustaz tak ada Saya hampir nak naik lah. Saya kisah isu pula. Hampir. Dah. Depa ni pergi Mekah. Ini sahabat. Saya kenalan seorang abang ni yang pi salah seorang yang naik nama dia juga pi Mekah. Ini jet orang. Ada orang tu nak pi tiba-tiba tak ADP, nak pi sepatutnya nak pi beramai-ramai, dia yang sewa, tak ADP. Depa pi lah. Depa yang kita duk gelut ni ambil duit siapa? Ni ada kepentingan tu. Sat lagi untuk ni. Depa pi sampai ke arah itu. Tuan-tuan dan puan sekalian, satgi orang bahaskan balik pula. Ini masa duk cari keburukan-keburukan orang buka. Tu pemimpin politik parti tu yang pi Mekah apa semua orang sponsor duk hotel mewah. Ada juga. Hak tu pemimpin parti hak pakai serban. Hak ni tak pakai serban. lembu Tuan-tuan dan puan sekalian, Kes lembu. Ialah kita bagi satu politik daripada nak balas kita 10. Kalau nak cari berlambak dia ada. Nak bongkar kesalahan manusia ni banyak. Orang cek akaun, ada tokoh-tokoh politik tertentu, akaun parti sebelah sini lah. Berapa belas juta, apa ni juta. Duit mana ambil? Hang buat apa? Ini semua isu sepatutnya kita tak payah cakap benda-benda macam ni. Ini benda politik murahan. Kita duk kata orang politik murahan. Kita tu lagi murah. Tak bermaruah. Semacamnya semua benda ni. Mana-mana pihak, mana-mana orang yang duk cari kesalahan peribadi, kesilapan peribadi, masalah-masalah isu peribadi, dia tampilkan, dia tonjolkan. Ini benda yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Muslim, kita duk kata dah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang Islam yang menyelamatkan saudaranya daripada lisannya dan tangannya. Wala tahasadu, kata Nabi. Boleh lagi, wala tabaghadu. Dan jangan kamu duk berkelahi, bagi marah-marah, bergaduh. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wala tadabaru. Jangan kamu tinggalkan saudara kamu ke belakang. Maksud tak peduli bab dia, mampu pergi kat dia. Kita kena ambil bab juga. Wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Jadikanlah kamu ni semua hamba Allah yang berukhuwah, ikhwan, bersaudara. Dia tak betul, pi nasihat dia. Yang duk kata-kata, duk tuduh orang ni, mungkin ni, yang ni masya-Allah ni, kita telah bersangka buruk. Dia tak habis-habis nak sangka buruk kat orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ia pun, kalau nak buat siasatan pun,
Gunalah saluran yang sepatutnya. Pasal apa nak dimediakan? Ini saya cakap semua ni, tak kira UMNO ke PAS ke PKR ke, DAP ke apa juga bangsa parti ke, Pala Lembu ke, Pala Unta ke. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tahu mengapa isu-isu peribadi ini suka sangat dimediakan. Tujuannya apa? Kalau nak buat laporan, pilah SPRM, pilah balai polis, pi lapor. Pasal apa nak kena keluar? Oh, Pi Haji, ni Pi Haji dengan jet peribadi, Pi Haji dengan ni. Tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak bangkitkan isu seperti ini, macam isu pemimpin tertinggi negara yang pi ke, ni tak habis lagi ni soalan ni. Najib habis haji awal, tapi lepas haji terus jumpa King Abdullah, nampak macam king lagi besar daripada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang inilah yang bagi saya ni, orang yang cakap benda macam ni tak tahulah nak bubuh apa. Tepat hasad dengki. Tak ada kerja ni dapat gaji pun ni. A'udzubillah, wallahu alam, tak tahu. Tak mahu nak sangka-sangka kat orang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni kita nak kata kat orang lagu ni. Nabi SAW pernah atau tidak selepas daripada solat, Nabi terus bangun keluar daripada masjid? Ya, pernah. Adakah berarti Nabi pentingkan dunia daripada Allah, Nabi tak ada berzikir dulu? Dan Nabi tinggalkan rawatib lagi. Nabi tinggalkan rawatib salat selepas zuhur, sehingga kan Nabi tunai balik selepas asar. Adakah Nabi besarkan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala? La haula wala quwwata illa billah. Ini masalahnya, orang ni besar negara. Kalau hampa teringin lagu ni, jadi dah Perdana Menteri. Lepas ni hampa bagi dapat nak jadi Perdana Menteri, habaq ke King Abdullah sebelum pi, aku nak lagu ni. Aku nak, kalau Najib 53 orang, aku nak 54 orang. Kawan aku. Kalau Najib habis haji awal, aku nak lagi awal. Kalau nak kata lagu tu lah, Allah tersebut nama. Saya tak masukkan siapa pemimpin tertinggi negara, siapa-siapa pun. Jadi ini cerita dia masalah dengki saja. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, bukan pemimpin tertinggi negara kita sahaja yang dicempung lagu tu. Semua pemimpin tertinggi negara yang lain. Cuma pasal dia pemimpin tertinggi negara Malaysia, kita ambil gambar dia jelah. Orang ambil gambar dia lah. Hak lain semua satu dunia. Tu mai delegasi mai daripada ni. Kita ambil kat depa kat airport, lepas-lepas ni hampa turun di airport, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ambil dengan kereta lembu. Ambil kereta lembu. Siapa ambil kereta lembu? Yalah, zuhud sikit. Naik daripada KLA mai KLCC. Aku nak tengok sampai bila. Apalah tuan-tuan dan puan. Memanglah pagi tadi saya nak cerita pasal sejarah riwayat hidup Umar ibn Abdul Aziz. Pemimpin yang semua pemimpin kena baca sirah dia. Tak kira mana ni pun, mana-mana parti politik pun, pemimpin negara tolong baca sirah dia. Ini orang kafir duk ambil guna Umar Abdul Aziz. Sampai orang panggil orang kafir tu Umar Abdul Aziz. La ilaha illallah. Ada tu juga dia panggil Umar Abdul Aziz. A'udzubillah. Tak apalah dia. Tu dah kita kata. Sepatutnya orang Islam sebut nama Umar Abdul Aziz lagi banyak pada dia. Ini orang Islam kurang sebut nama dia. La haula wala quwwata illa billah. Sebut, baca riwayat hidup sirah Umar ibn Abdul Aziz, pemimpin Islam yang sangat agung, betapa kezuhudannya terkenal. Bahkan hadis Nabi SAW tentang tajdid, orang yang bawa tajdid setiap kepala 100 tahun, kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada anak dia. Siapa dia? Umar Abdul Aziz. Selepas Umar Abdul Aziz, Al-Imam Syafi'i. Ini mujaddid semua dalam sejarah kehidupan mereka. Baca sirah Umar Abdul Aziz, macam mana dia nak jadi pemerintah, lepas balik daripada kubur tanam khalifah yang sebelum daripada dia, terus balik rumah tu, balik tu orang tunggu dia dengan kenderaan yang hebat, kira kuda bunyi hentakan kaki. Dia kata aku tak mau semua ni, aku naik keldai aku. Lepas tu mai orang pengawal kawal dia kata aku tak mau semua ni, aku nak duduk jalan seorang-seorang. Memang itu zaman Umar Abdul Aziz. Lah ni kalau nak buat, hang buat lah. Buat dulu tengok. Siapa duk bercakap-cakap tu tak bagi orang ni, cuma dia buat dulu. Jangan kawal dia, jangan polis nak main meeting, mampus jam tengah jalan. Buat dah. Ini nak pakai polis. Perlu apa polis? Kita zuhud, jam, semua jam. Masyarakat jam, kita kena jam juga. Takkanlah fikir ambil tak cerdik lagu tu.
Tengok tuan-tuan dan puan sekalian, akibat dia, kesan dia. Saya cakap kesan, implikasi buruk. Bila kita nak bongkar bab orang bongkar bab kita. Orang bongkar bab ilmuan-ilmuan, tokoh-tokoh yang kita hormati dalam, yang orang dalam parti tentu hormati pula. Tokoh ni orang dia duduk semayang tengah-tengah tu, orang semua duduk keliling, duduk ambil gambar dia pun. Orang bongkar pula kata benda ni. Orang kata benda ni saat ni niat boleh jadi tak ikhlas. Semayang semua orang tengok, pakak ambil gambar, semua duduk lagu tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni boleh jadi isu. Saya tak kata solat tu tak ikhlas ke apa ke, tak. Sama seperti kita tak boleh nilai ibadat haji orang yang lain. Sebenarnya saya katakan semua ni benda yang sama untuk kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan puak-puak tertentu. Isu-isu peribadi dibangkitkan dan dimediakan, lepas tu pakat tepuk tangan, syok. Tengok kawan tu jatuh, tengok kawan tu jatuh. Itu je. Bagi saya ini adalah semua kerja-kerja yang tidak bermaruah dan politik-politik murahan. Jadi isu peribadi ini, masalah peribadi, kesalahan peribadi adalah manusia biasa. Manusia biasa. Semua orang salah, semua orang buat silap. Cuma bagaimana kita nak selesaikan isu tersebut? Sama ada menasihat dengan cara yang baik, tegur dengan cara yang baik. Jadi tak timbul isu soalan pasal orang naik jet pergi ke sana. Apa masalahnya? Saya kalau orang bagi tahu nak jet, hak tu nak naik lu. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa masalahnya? Saya heran, ada seorang hamba Allah ni, dia ngajak, dia kata tak boleh kita pergi haji ni, kita nampak semua orang human chain, orang kumpul, orang pegang semua batu naik kenderaan mewah apa semua. Dia kata sebenarnya haji ni satu kesungguhan. Yang kita kata minggu lepas lah, seolah-olah dia menetapkan bahawasanya syarat pergi haji tu dia kena busuk, dia kena buruk baju, dia kena jalan kaki, dia kena ni semua. Ini tak cerdik punya orang fikir. Tuan-tuan, kemudahan yang Allah bagi, buat apa kita nak doa ke Allah, Allahumma sahil umurana, ya Allah Tuhanku, permudahkan urusanku. Dia doa itu betul tak? Tiba-tiba dapat kemudahan kerajaan Saudi, contoh turun-turun kapal terbang tu, dia bersedia kereta naik nak pergi ke Jeddah. Tak apa, aku nak kesungguhan, aku jalan kaki. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, kita dalam musafir, apa keringanan yang Allah berikan kepada kita? Jamak qasar, qasar salat. Itu kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Manfaatkanlah. Tuan-tuan, nak kereta boleh tak boleh nak pergi ke Mekah? Boleh. Nak kapal terbang jet boleh tak boleh? Macam saya katakan tadi, payung terjun nak naik boleh tak boleh? Boleh. Saudi tak bagi. Kata naik payung terjun minggu kecau. Orang turun-turun payung terjun, turun tak apa-apa. Naik memang boleh, tapi Saudi tak bagi. Nabi sendiri naik, dia punya unta, saya cerita dari itu, unta Nabi, unta yang terbaik. Jadi saya rasa tak perlu bangkitkan isu-isu yang seperti ini. Isu seolah-olah kita ni bertindak menilai ibadat orang. Ibadat tu betul tak betul? Yang nak nilai ibadat siapa dia? Yang buat turunkan pensyariatan agama ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lakukan ketaatannya. Jangan duk sibuk nilai ibadat orang. Nilai ibadat kita. Yang ni yang duk nilai ibadat orang, pergi haji orang bagus tak bagus, pergi dengan apa semua, bayar zakat lagi. Ni yang duk sibuk dengan ibadat haji orang, hang tu pergi haji lagi. Anak bini semua pakai tudung tutup aurat lagi. Anak bini, kaum keluarga, sepupu sepipit, tok menakan, mak menakan, tutup aurat lagi. Depa semua ni bersolat ke tak solat? Kacau ibadat orang. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Duk sibuk nak tahu orang tu masuk neraka ke tak? Tengok anak bini hang dulu, kaum keluarga hang dulu, daripada nak kacau pasal orang lain. Tapi bila kita kata lagu tu, apa dia kata? Tadi dia kata apa? Oh, ini pasal kita tak mau orang macam ni nak jadi pemimpin. Sebab tu kita kena cerita. Ini masalah. Tu saya kata, bila kita buat lagu tu kat orang buat kat kita 80 kali ganda lagi. Boleh rakam suara-suara, dengar tadi pun. Video orang tak CCTV kata cerok, rakam habis semua. Tu kita jangan cari pasal benda-benda peribadi. Itu masalah peribadi. Umar Al-Khattab nampak pintu terbuka, seorang dua lelaki dan perempuan masuk ke dalam rumah. Dia nak pergi tengok, masa dia berasa pelik tak kenal ni. Tapi apa dia kata? Wala tajassasu, jangan sibuk nak cari-cari kesalahan kesilapan orang. Sangkaan itu sangkaan sahaja. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis, ada hadis Umratul Ahkam yang kita baca. Kan hadis Umratul Ahkam yang kita baca kan? Pasal Nabi SAW keluar dengan isteri Nabi, Safiyah, pakai kelumbung apa semua.
tiba-tiba lalu seorang tak, Nabi hantar isteri Nabi balik. Itu ketika mana bulan Ramadan, Nabi i'tikaf. Nabi hantar balik orang lalu. Seorang lelaki lalu, jalan laju. Dia tengok Nabi jalan laju. Nabi panggil dia. Mana. Ini isteri aku. Kemudian Nabi sebut hadis apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan tu berjalan dalam darah-darah manusia. Setan tu yang akan membuat kita bersangka buruk pada orang. Nabi pegang cepat. Ni jangan sangka buruk. Setan tu berjalan dalam darah-darah manusia. Ini sikap. Sebab tu kita jangan ambil mudah bersangka buruk pada orang, mudah ni pada orang hanya dengan perkataan mungkin. Wallahu a'lam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Last. Ustaz, kita tengok masyarakat kita sekarang ni seolah-olah melihat pemimpin yang zuhud, sedangkan dia tu Syiah seperti Ahmadinejad. Okey, bagus. Soalan tu cemerlang. Kita lihat atas pemimpin yang Ahlussunnah, tapi hidupnya memang dipenuhkan oleh Allah SWT dengan kekayaan, dan akhirnya masyarakat yang kurang pemahaman agama ni melihat pemimpin yang bermewah-mewah ni seolah-olah makan rakyat dan hanyut dengan dunia. Okey. Ustaz boleh komen lah. Bismillah. Soalan yang bagus pasal isu pemimpin. Ada sebahagian orang dia tengok, dia tonjolkan pemimpin Syiah yang zuhudnya, yang ni apa semua. Kemudian bagaimana dengan pemimpin Islam Ahlus Sunnah pada hari ini yang kaya, kemudian dituduh, dikategorikan mereka ni kaya pasal makan duit rakyat, harta rakyat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali nak buat perbandingan, jangan bandingkan ayam dengan rebau. Tak sama tu ayam dengan rebau. Maksud saya cara dalam kita membandingkan. Qiyah tu qiyah bagi betul. Kita nak qiyah Ahlus Sunnah dengan Syiah. Berapa ini sebenarnya agenda pok-pok Syiah. Peluang untuk depa angkatkan Iran. Peluang untuk depa angkat orang-orang seperti Ahmadinejad yang Syiah Imamiyah Imam 12. Peluang untuk depa angkat negara Iran, negara Islam. Ini adalah agenda pok-pok Syiah. Parti-parti politik tertentu perlu berhati-hati. Jangan guna perbandingan-perbandingan seperti ini. Orang yang berakidah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, hampa dak bawa hadis suruh laksanakan hukum Islam, laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum hudud. Hadis Umar Al-Khattab pasal hukum hudud berapa banyak? Puak-puak ni kapiakkan Umar Al-Khattab. Ambil tolong fahamlah benda-benda ni. Jangan dok pakai puak-puak Syiah ni. Karut. Walaupun dia tunjuk zuhud, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan syarat masuk syurga zuhud. Maksudnya syarat masuk syurga semua kena miskin. Mampu aku tu. Abdul Rahman ibn Auf, sahabat Nabi yang kaya, kalau kata dia dihitungkan ratus juta bilioner pada hari ini, tak betul juga kan? Imam Muslim, ulama hadis, Imam Muslim besar, toke kain kaya, pakai kemas handsome, mengajak bagus, toke kain. Imam-imam lain, businessman, semua dulu tujar, peniaga-peniaga. Kebanyakan daripada mereka adalah daripada kalangan peniaga, kaya. Sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya. Tapi bila dalam Al-Quran Allah sebut bahawa wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta benda kamu dan juga dengan jiwa-jiwa kamu. Depa ni sanggup korbankan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asal depa kaya ke tak? Kemudian mereka terus kaya ke tak? Kaya. Nabi tak pernah kata pun syarat dia sedekah harta hang semua dah tinggal, hang bila hang jatuh tu, bila hang turun daripada tahta, hang kena miskin, zero dalam akaun. Nabi tak pernah kata pun lagu tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang apa tu, yang parti-parti Buddhis lagi zuhud. Iyalah. Kalau kita nak main zuhud tu, ni apa ni, Sami Buddha, tokoh Buddha, mana dia pakai baju LV? Kau nak pakai baju kurang kedai ke Lacoste ke? Tak ada. Dia pakai kain selimpang tu pergi mana-mana. Tuan-tuan, tak ada apa. Oh, betul. Saya baba milioner. Saya baba kaya. Salah sebut, saya baba milioner. Ini Sami ni bersemua. Semua ni zuhud. Inilah salah faham. Kita janganlah guna contoh-contoh macam tu, contoh tak cerdik. Anjuran untuk zuhud, berasa cukup dengan dunia, kita boleh kata. Anjuran untuk berasa cukup. Tapi kalau dia dah kaya, dia nak buat apa harta dia? Dia bagilah infak, dia sedekah. Itu menunjukkan, membuktikan dia zuhud, berasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Pertama tadi nombor satu saya sebut tadi, jangan guna dah lepas daripada ni mana-mana parti politik
Cukup-cukuplah ambil contoh-contoh yang baik daripada Iran. Kita tak nafikan ada benda hak buat betul. Ada benda baik hak perlu kita ni. Tapi cukup-cukuplah mempopularkan mereka. Mereka negara Syiah. Akidah mereka bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, akidah mereka bukan aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah mereka membawa kepada kekufuran, mengkafirkan sahabat Nabi, Quran yang berbeza dan sebagainya. Mungkin depa akan kata ni dakwaan apa semua. Buktinya jelas daripada kitab-kitab dan tulisan guru-guru mereka sendiri. Bukti kitab mereka sendiri, bukan kitab orang lain. Kitab hadis daripada Usulul Kafi ke Ghadir, kitab Al-Ghadir yang mereka ataupun dan sebagainya, kitab Khomeini, tulisan-tulisan dia banyak yang kontemporari kononnya mengkafirkan secara jelas Aisyah, melaknat Abu Bakar dan juga Umar, kata Abu Bakar dan Umar ni berhala. Yang tu jelas telah membawa kepada kekufuran dah, bukan Islam lagi dah. Tak payah ambil contoh itu. Ambillah contoh negara-negara Islam yang lain, pemerintah-pemerintah Islam yang lain. Kalau tak ada zaman lah ni pun ambil contoh zaman dulu. Dok nak tengok juga realiti. Tuan-tuan dan puan sekalian, permisalan dan contoh ni tak semestinya berada pada realiti zaman kita pada hari ini. Tak semestinya ada. Kalau pemimpin yang rasuah, siapa yang patutnya bertindak? Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sekiranya pemimpin yang rasuah, siapa yang sepatutnya bertindak? Sebenarnya asal daripada diri sendiri. Dia sendiri kena berbetul, dia sendiri tak boleh makan rasuah. Satu. Kedua, pihak berkuasa. Yang berkuasa yang perlu mengambil tindakan. Kita mungkin rintah dalam kepala kita lah ni, mereka pun tak buat apa pun, bila mereka tangkap, bila mereka ni. Itu masalah kita. Kita sakit jiwa. Kita sakit jiwa sebenarnya. Pasal kita nak galut dia. Dia bukan ada kaitan apa dengan kita. Oh, mana boleh kita tak ada kaitan. Dia duk makan duit kita apa semua, dia duk ambil duit kita apa semua. Tuan-tuan dan puan, macam saya katakan tadi, kita nak bercakap, pertama sekali kita bagi bukti yang jelas, kukuh, nyata. Sebab tu yang boleh buat benda ni mahkamah saja. Satu, bukti, bagi dah bukti, facts. Kemudian kedua, saluran untuk menghukum. Pertama tadi, untuk mendapatkan bukti kena guna saluran yang sepatutnya. Kedua, untuk nak menjatuhkan hukum juga kena mengguna saluran yang ditetapkan dalam negara ni. Kena guna saluran dia lah. Saluran apa? Mahkamah yang duduk dalam ni. Mahkamah corruption ke, mahkamah apa ke, mahkamah tak betul ke, itu soal ke seterusnya. Kita tak ambil bab. Adapun tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, itu menunjukkan bahawasanya kita ni nak dunia lebih, kita bukan nak akhirat. Kalau nak akhirat, hang kan sibukkan diri hang dengan mencari akhirat. Lah ni pasal kita tak puas hati, pasal apa kaitan kita dengan mereka yang tak puas hati? Jadi ini masalah yang dibangkitkan yang memeningkan kepala kita sendiri. Sedangkan kita tak ada bukti pun yang nyata di hadapan kita. Satu, kita hanya ada sangkaan-sangkaan dan pembentangan-pembentangan. Wallahu a'lam. Mai daripada mana? Sama saja. Naik kawan nanti pula. Tuan-tuan tak payah pijah lah. Negeri-negeri tertentu naik, terus ada isu rasuah, pemimpin ni buat je ni korupsi. Jadi ini, a'udzubillah, orang Islam, saya seru semua ahli sunnah, mahlah bersangka baik pada semua orang. Lebih baik kita tersalah dalam bersangka baik daripada kita tersalah dalam bersangka buruk pada orang. Itu paling selamat, tanpa mengira kepentingan politik, tanpa mengira kepentingan peribadi manusia. Jadilah kita insan yang bertanggungjawab. Tengok benda mungkar, tegur mengikut kadar-kadar dan kaedah-kaedah yang kita mampu. Tangan, lisan ataupun hati. Kalau pemerintah kita ada kaedah untuk menegur pemerintah. Kena guna saluran-saluran dia. Kalau payah, usaha pi sampai takat mana kita mampu pi. Tak boleh pi, selesai tanggungjawab kita. Kita tak akan dipersoalkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita lakukan. Masalahnya, yang nak pi tegur ni, dia nak glamour, nak popular. Dia nak nama dia masuk besok sahabat depan. Sepatutnya pemimpin ini dia kena buat macam ni. Dia memang popular. Wallahu alam, dia nak glamour, saya tak tahu nak glamour ke tak glamour. Tapi dilihatnya pasti apa tujuan dia nak kata lagu tu di hadapan orang. Ini masuk masalah menasihati pemerintah secara terbuka tertutup pula, tu isu lain pula. Jadi komen saya tadi, soalan tadi ni saya katakan cukup-cukuplah mengambil Iran sebagai contoh. Cukup-cukuplah. Kalau nak buat nak meniaga pun tuan-tuan dan puan sekalian dengan Iran seperti ini, diminta berhati-hati.
berhati-hati terhadap pengaruh-pengaruh Syiah yang mereka cuba bawa. Sebab kerajaan perlu ingat dan perlu ketahui bahawasanya mereka ini adalah agama politik. Mereka masuk kepada mana-mana negara, mereka akan cuba untuk mewujudkan ketidakstabilan pada politik sesuatu negara. Itu usaha mereka. Sebab tu mereka ni rukun iman mereka adalah al-imamah. Al-wilayah, minta maaf. Al-wilayah. Maksud apa? Kenegaraan. Mesti dilantik mereka punya imam jadi pemerintah. Pemerintahan selain daripada imam mereka sah ke tak? Tak sah. Di sisi mereka tak sah. Kita ahlu sunnah iktiraf siapa dia nak jadi pemerintah dengan syarat dia muslim. Sebab tu kalau siapa yang tak iktiraf pemerintah muslim nak jadi pemerintah dengan cara apa pun, diragui dia ni ahli sunnah ke dia ni ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu dulu saya rasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Terlebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.